Selamat pagi dan salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Mohodan Krishnamurti, nombor matrik 283034, kumpulan C dari Pusat UAM Kuala Lumpur. Untuk hari ini, saya akan membentangkan tugasan projek individu saya yang berkaitan tentang idea pemasaran bagi burger daging Wagyu. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan pembentangan saya. Pelan pemasaran adalah program yang dicipta oleh organisasi apabila merancang untuk membawa produk baru atau mempromosikan di pasaran. Ia termasuk semua aspek yang boleh digunakan oleh organisasi untuk menarik bakal pelanggannya. Ini adalah sangat penting bagi syarikat untuk membangunkan pelan pemasaran yang berkesan. Burger daging Wagyu merupakan makanan segar yang mantap dan diminati oleh orang ramai. Laporan ini termasuk perbincangan mengenai produk, harga, sasaran pasaran dan perkhidmatan yang disediakan oleh dalam projek burger daging Wagyu. Burger Wagyu adalah jenis burger tertentu yang dibuat daripada daging lembu yang dibiarkan untuk kandungan lemak yang sangat bermaru. Daging dari lembu-lembu ini berasa yang sangat sengit dan bertekstur yang tender. Lembu-lembu ini secara amnya bebas toksik dan diberi makanan diet khususnya seperti barley, jagung dan alfalfa. Burger jenis Wagyu mempunyai jumlah lemak tak tepung yang lebih tinggi daripada lemak tepung. Berdasarkan cara memasak pula, suhu adalah faktor penting dalam pembakaran daging Wagyu kerana tekstur lemak marmar. Burger Wagyu buatan sendiri biasanya paling baik dimasak di atas api yang agak rendah sama ada gas atau grill arang. Resipi untuk burger Wagyu sering menyesuaikan bahawa mereka dimasak selama 5 hingga 6 minit setiap sisi. Ini merupakan menu makanan dan harga yang disediakan bagi pelan pemasaran burger Wagyu. Syarikat Burger Wagyu menjalankan perniagaannya sebagai penyedia perkhidmatan makanan yang segera dan memberi tumpuan kepada hamburger sebagai produk utamanya. Berdasarkan poster ini, harga paling rendah dalam menu kita adalah RM40 dalam set ekonomi dan harga paling tinggi adalah RM650 dalam set family. Resepi burger ini juga terdapat dalam gaya negara Mexico dan Hawaii. Selain itu, terdapat juga makanan sampingan seperti kentang goreng Perancis, produk ayam seperti nugget, smoked chicken, shakes dan minuman sejuk, pencuci mulut seperti kek, aiskrim dan puding. Strategi harga burger Wagyu dicipta berdasarkan strategi generik. Ia mengurangkan harga dan kos produk. Syarikat melaksanakan strategi harga yang berkesan untuk mendapatkan semula keuntungan. Di bawah strategi harganya, Burger Wagyu melaksanakan teknik harga yang berorientasikan prasaran. Strategi syarikat ini termasuk menetapkan harga berdasarkan trend dan keadaan pasaran semasa seperti persaingan, perubahan dalam persekitaran dan keutamaan perniagaan. Walaupun harga daging Wagyu sangat tinggi, moto utama masaran ini adalah memastikan orang yang berpendapatan rendah juga boleh menikmati makanan mewah. Malah kita memperkenalkan set ekonomi, tetapi set ini hanya dihidang dengan minuman air sejuk sahaja. Selain itu, terdapat set King dan Queen kepada pasangan yang memulakan hidangan istimewa dan family set bagi 4 orang kepada pelanggan yang mengunjungi secara keluarga atau bersama rakan. Set King, Queen dan Family disediakan dengan pelbagai hidangan sampingan dan perkhidmatan ala carte juga disediakan. Elemen harga sangat penting dalam menarik minat pelanggan. Sebagai contoh, orang ramai boleh membeli makanan dan makanan bernilai untuk kanak-kanak yang berpatutan untuk membeli produk makanan. Sekarang saya bentangkan tentang sasaran pasaran pula. Sasaran pasaran adalah sekumpulan orang yang paling mungkin membeli produk perkhidmatan syarikat. Setiap organisasi memilih pasaran sasarannya dengan mempertimbangkan pelbagai ciri segmen pasaran. Proses segmentasi pasaran merujuk kepada membagikan jumlah pasaran berdasarkan ciri-ciri yang berbeza seperti tingkah laku, demografi, psikologi dan lain-lain. Samping itu, Burger Wagyu mensasarkan rakyat berdasarkan ciri-ciri demografi dan mensasarkan kanak-kanak dan generasi muda dari peringkat atasan dan pertengahan. Selain itu, makanan produk ayam juga disediakan untuk mensasar pelanggan yang tidak makan daging lembu seperti kaum India. Ia juga memberi tumpuan kepada ciri-ciri geografi juga untuk mencari lokasi strategi untuk memperkenalkan franchise barunya. Faktor utama yang mempengaruhi penetapan sasaran pelanggan Burger Wagyu adalah mensasarkan rakyat yang ingin menikmati makanan mewah tanpa merasa terlalu mahal, yang sanggup makan makanan yang lazat, bersih dan tidak konvensional di restoran. Sebagai tambahan kepada strategi pemasaran di atas, Burger Wagyu menggunakan beberapa strategi yang berbeza untuk meningkatkan promosi produk dan memperkhidmatannya di kalangan pelanggannya. Burger Wagyu melaksanakan pelbagai strategi komunikasi seperti pengiklanan, penjualan peribadi, perubahan awam dan promosi jualan. Syarikat ini bergantung terutamanya kepada pengiklanan produk di kalangan pasaran sasaran. Ia menggunakan media yang berbeza seperti media sosial, media cetak, media penyiaran seperti TV dan radio. Di samping itu, pemberian diskon juga dapat menarik minat pelanggannya. Malah kita bersedia untuk memberi diskon sebanyak 20% kepada ahli syarikat Burger Wagyu. Di samping itu, ia mempromosikan produk dengan melaksanakan perhubungan awam seperti yayasannya menyediakan beasiswa. Ia juga menyediakan sokongan kewangan dan ekonomi kepada kursus pendidikan. Ini dapat mengambil perhatian remaja yang berpendapatan rendah dan ingin menyambung pelajaran. Strategi ini membantu syarikat dalam mempromosikan dan menjadikan jenama Burger Wagyu lebih kukuh. Burger Wagyu yang unik adalah sesuatu yang akan memberitahu pengunjung keluarga, rakan-rakan dan rakan sekerja mereka. Maka saluran pengedaran dan strategi pengedaran amat penting bagi menguntungkan perniagaan. Teori yang mudah adalah banyak pelanggan, banyak keuntungan.
Berikut adalah beberapa cara saluran pengedaran bagi syarikat ini. Cara pertama adalah gunakan makanan dan kaki tangan anda untuk memberitahu cerita sosial. Ini adalah baik untuk menyiarkan berita dan tawaran perniagaan terkini di saluran sosial kaki tangan, tetapi usaha ini tidak benar-benar berhubung dengan penonton. Penggunaan kaki tangan dan makanan untuk memberitahu cerita di media sosial seperti memperkenalkan chef, memberitahu beberapa cerita lucu dari hari kerja dapat menarik minat. Kita boleh menggunakan aplikasi seperti TikTok untuk melancarkan idea ini. Cara kedua adalah membangunkan skim kad keahlian memberi ganjaran kepada pelanggan. Separuh pertubuhan adalah pendapatan pelanggan melalui pintu, separuh lagi adalah memastikan memberikan kembali. Kad keahlian sangat berguna untuk menggalakkan lawatan berulang ke tempat. Selain itu, kita boleh jalankan pertandingan di media sosial. Media sosial mempunyai kuasa untuk melonjakkan popularitas syarikat Burger Wagyu. Menggunakan kelebihan dan mempromosikan idea persaingan yang menyeruakan seperti pertandingan design a burger. Kita akan mencabar pengikut untuk membuat burger berair mereka sendiri dan meminta mereka untuk berkongsi usaha mereka di media sosial. Ini adalah cara yang hebat untuk melebarkan diri dengan pangkalan pelanggan anda yang mengalahkan interaksi biasa yang mungkin diambil oleh pengikut mereka yang telah memasuki pertandingan. Kesimpulannya, oleh itu, rancangan pemasaran Burger Wagyu merangkumi semua aspek yang berkaitan dengan syarikat yang digunakan oleh organisasi dalam mendekati asas pelanggan maksimum. Walau bagaimanapun, Burger Wagyu akan menjadi pemain yang mantap dalam industri makanan segera, tetapi masih perlu melakukan sesuatu yang baru dan inovatif untuk meningkatkan operasi perniagaannya dan akan meneruskan pada masa akan datang. Selepas mempertimbangkan trend pasaran dan perubahan dalam keperluan pelanggan, syarikat akan memberi tumpuan kepada memperkenalkan segmen barunya dengan produk makanan yang lebih sihat. Ia akan membantu syarikat bersaing dengan pesaing seperti McDonald's, Burger King, KFC dan sebagainya. Terima kasih.